Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini subjek perniagaan, saya sebelum tu kenalkan diri saya dulu. Siapa-siapa yang belum kenal, saya Cikgu Dahlia. Saya akan ajar kamu perniagaan untuk tahun 2021. Okey. Hari ini satu masa saja saya akan beri penjelasan secara ringkas lah tentang apa yang kita akan belajar dalam subjek perniagaan pada tahun ni. Okey, perniagaan ni adalah satu subjek yang baru bagi kamu sebab masa tingkatan 3 tak ada kan kamu belajar perniagaan ni. Okey, yang ni kalau kamu ada buku teks, boleh rujuk buku teks untuk mudahkan lagi kamu faham berkaitan dengan apa yang saya nak terangkan. Okey, memula sekali subjek perniagaan ni dia satu subjek yang perlu kamu baca. Kamu kena baca, kena hafal bagi faham tentang satu-satu item yang ada dalam subjek ni lah. Okey, sebelum tu satu pesanan saya untuk subjek perniagaan ni, macam tadilah saya abang, subjek ni kamu kena rajin ulang kaji, kena rajin baca, kena hafal. Kalau tak faham, kamu kena tanya terus. Tanya apa yang kamu tak faham. Lepas tu saya bagi soalan, kamu kena jawab lah. Wajib. Okey. Tu semua untuk pastikan kamu faham apa yang diajar dan kamu tak ketinggalan dalam subjek ni. Okey. Kalau ada buku teks, kamu boleh rujuk macam yang saya tunjukkan dekat kamu ni. Kalau rujuk kepada buku teks, kamu boleh lihatlah. Boleh lihat tajuk yang akan kamu belajar tahun ni ada 4 bab sahaja. Ada 4 bab. Kamu boleh tengok muka surat nombor 3 tu. 3 Roman. Okey, tajuk yang pertama yang akan kamu belajar adalah berkaitan dengan tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan macam yang gambar yang saya tunjukkan ni. Tujuan perniagaan bab 1 kamu akan belajar berkaitan dengan tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Walaupun perniagaan ni ada 4 bab sahaja, tapi dalam setiap bab tu banyak benda yang akan kamu belajar. Sebab tu saya kata kamu kena faham betul-betul sebab benda ni berkaitan. Satu benda kamu dah tak faham, yang lain akan menyukarkan kamu untuk fahamlah. Okey. Bab pertama, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, muka surat 3. Boleh rujuk dekat sini. Yang pertama kita akan tengok kepada pengenalan. Pengenalan kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan perniagaan. Muka surat 5. Muka surat 5, dia akan bagi pengenalan dan kamu perlu hafal konsep asas perniagaan. Lepas tu baru kita akan masuk kepada tajuk tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan, sebab apa kita nak menjalankan perniagaan? Apa yang item yang terlibat dalam perniagaan ni? Yang tu kamu boleh rujuk muka surat 11. Nantilah kita akan belajar satu-satu. Hari ni saya nak tunjuk kat kamu apa yang kamu perlu belajar sahaja. Apa yang kamu akan belajar.
Okey. Bab 1. Seterusnya, kita akan tengok kepada bentuk pemilikan perniagaan. Bentuk pemilikan perniagaan. Nah, yang ni dah banyaklah tajuk yang kamu akan tengok. Contohnya dekat 1.1 kita akan tengok tujuan perniagaan. Sebab apa kita menjalankan perniagaan. Kalau secara ringkasnya, perniagaan ni dijalankan untuk biasalah orang kata kalau perniagaan ni mesti nak untung. Jaranglah ada perniagaan yang tak mau untung. Okey. Yang kedua, kita akan tengok kepada bentuk pemilikan perniagaan. Bentuk pemilikan perniagaan ni ada 4. Kamu kena tahulah sebelum kamu tubuhkan perniagaan, kamu kena tahu bentuk macam mana kamu nak tubuhkan. Contohnya, kalau kamu seorang saja, kamu boleh tubuhkan perniagaan milikan tunggal. Kalau kamu bersama kawan ataupun siapa-siapalah, family kau siapa, kamu boleh tubuhkan perkongsian. Kalau lagi besar, ada syarikat sendian berhad. Dan lagi besar ada koperasi. Nanti kita akan tengok. Okey, bentuk-bentuk perniagaan lain. 1.3 bentuk-bentuk perniagaan lain. Yang ni ada 2, franchise dan usaha sama. Apa itu franchise? Bahawa franchise ada apa? Ada franchisee, ada franchisor. Dan usaha sama tu apa dia? Nanti kamu akan belajarlah. Seterusnya, klasifikasi perniagaan. Klasifikasi perniagaan. Yang ni dia terbahagi kepada 2, iaitu saiz perniagaan dan juga sektor perniagaan. Saiz perniagaan pun ada poin-poin kat bawah dia. Dan sektor perniagaan pun ada. Dia punya penerangan dia. Seterusnya, kita akan tengok 1.5 skala perniagaan. Skala ni dia ada perniagaan kita untuk pasaran tempatan ataupun domestik, ataupun kita nak luaskan perniagaan kita di peringkat antarabangsa. Okey, last sekali, second last, kita akan tengok perkaitan antara penawaran dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Yang ni nanti kita akan tengoklah apa kaitan semua benda tu dengan perniagaan kita. Last sekali baru kita akan tengok perkembangan perniagaan di Malaysia. Macam mana perniagaan di Malaysia ni bermula selepas kemerdekaan, lepas tu era 1990-an, dan sekarang ni dah menjelang abad ke-21. Kalau dulu menjelang abad ke-21 lah. Sekarang ni dah tahun 2021. Maknanya kita kena tengoklah perniagaan kita sekarang ni macam mana. Okey, tu adalah secara ringkas berkaitan dengan bab 1. Okey, tajuk 1, bab 1 lah, kita akan tengok kepada tujuan perniagaan. Apa tujuan perniagaan yang kita jalankan? Macam saya dah habaq kat kamu tadi, tujuan perniagaan ada 2. Bermotifkan untung dan tidak bermotifkan untung. Yang tu kamu boleh tengok di muka surat 11. 11 ni dia terangkan, dia tulis dekat kamu perniagaan ni tujuan dia apa. Bermotifkan untung, dan ada perniagaan yang dijalankan tidak bermotifkan untung. Okey. Okey, yang ni muka surat ni kita akan tengok standard pembelajaran. Apa yang akan kamu belajar. Selepas mempelajari bab ini, murid boleh kamu rujuk
dekat sini. Standard pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, menerangkan tujuan perniagaan. Macam saya habaq tadilah, kamu kena fahamlah apa tujuan perniagaan kamu. Yang kedua, membezakan setiap bentuk pemilikan perniagaan secara milikan tunggal, perkongsian, syarikat sedia berhad atau berhad, koperasi dan juga kerajaan. Kerajaan pun ada juga. Okey, yang ketiga, mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz, kecil, sederhana dan besar. Setiap perniagaan yang kamu buka tu, dia ada saiz dia. Menerangkan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan. Ni kita kena tengoklah skala perniagaan tu macam mana. Yang kelima, menjelaskan sesuatu perniagaan berdasarkan penawaran barang dan perkhidmatannya, pemilikan saiz dan skala serta klasifikasinya. Last sekali, membezakan perkembangan perniagaan dalam sektor utama, kedua dan ketiga. Nanti kita akan tengok sektor pertama, kedua dan ketiga tu apa dia. Okey. Yang ni pecahan bab dia lah secara ringkas. Kamu boleh tengok tujuan perniagaan, bentuk pemilikan perniagaan. Kat situ ada 4. Milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi. Kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok milikan tunggal. Apa yang dimaksudkan dengan milikan tunggal, berapa ahli yang boleh ada dalam milikan tunggal, apa kelebihan dan kekurangan dia. Okey, sama juga yang lain, perkongsian, syarikat berhad. Kita akan tengok satu-satu. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okey, bentuk perniagaan lain, franchise dan usaha sama. Franchise ni macam yang kita tengok ada banyak dekat sini, terutamanya fast food. Yang kamu suka makan tu lah. Ada KFC, ada McDonald, tu adalah perniagaan franchise. Klasifikasi perniagaan, saiz perniagaan, macam saya dah terangkan seberingkas tadi, ada kecil, sederhana dan besar. Sektor perniagaan, ada sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Skala perniagaan, skala domestik dan antarabangsa. Bawah tu ada lagi anak-anak dia, tajuk kecil-kecil. Perkaitan, perkaitan ni kita akan tengoklah nanti, dan juga last sekali perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Okey. Bab 1 ni kita akan cover 7 tajuk kecil dan berpuluh-puluh lagi tajuk yang kecil-kecil lagi kat bawah ni. Bersedialah untuk belajar. Okey, yang ni. Yang ni secara ringkasnya lah. Kita tengok perniagaan. Tengok. Ni, tengok dekat bawah ni. Pengenalan. Pengenalan, apa yang dimaksudkan dengan perniagaan. Perniagaan, mana tadi? Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang ni muka surat 5. Dekat sini kamu boleh tengok muka surat 5. Okey. Maksud perniagaan. Aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Nak bagi kamu mudah faham, kamu cuma ingat satu ayat tu sahaja. Apa yang dimaksudkan dengan perniagaan? Satu ayat tu. Aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli. Okey, urus niaga, jual beli. Kamu boleh pecahkan satu-satu. Urus niaga, jual beli yang pertama. Yang kedua adalah barang atau perkhidmatan. Yang ketiga,
antara penjual dengan pembeli. Dan yang keempat, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dia ada 4 tu. Kalau soalan dalam peksa, kalau keluar dia tanya kamu apa yang dimaksudkan dengan perniagaan, kamu tulis 4 tu tadi. Jangan tulis point, tulis dalam bentuk ayat. Okey, tu secara ringkas lah. Perniagaan ni dia mesti ada urus niaga jual beli. Bila kamu samalah macam kamu pergi kedai runcit, kamu nak beli barang kan. Kamu adalah pembeli dan penjual tu adalah orang yang menjual lah, penjual. Apa yang kamu nak beli? Kamu nak beli barang ataupun perkhidmatan. Barang tu contohnya apa? Contohnya kamu pergi kedai nak beli telur. Telur RM2. Tu bila kamu beli telur tu, kamu niat kamu nak beli telur tu, maknanya kamu dah nak jalankan jual beli dengan penjual. Okey, urus niaga jual beli mesti ada barang dan mesti ada penjual dan pembeli. Kalau tak, kamu nak beli dengan siapa? Kalau tak ada penjual dengan pembeli. Pergi kedai nak beli telur tapi tak ada. Sebab apa? Penjual tu tutup kedai lah contohnya. Maknanya urus niaga kamu pada hari tu tak berlaku. Okey. Mesti ada penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contohnya keperluan dia, telur tu adalah makanan harian kan. Jadi itu adalah keperluan kamu untuk memenuhi tuntutan hidup kamu lah, untuk kamu makan, untuk kesihatan kamu, untuk tenaga kamu. Jadi itu adalah keperluan. Kehendak tu apa dia pula? Kehendak tu, kehendak bagi setiap manusia ni dia tak terbatas. Kalau macam orang kaya, dia ada duit banyak, dia boleh guna, walaupun dia boleh pakai kereta yang biasa saja, tapi sebab dia ada duit, dia boleh beli kereta yang mewah, Ferrari ke, tapi boleh naik 2 orang je. Okey. Itu adalah secara ringkas berkaitan dengan maksud perniagaan. Okey, tu je lah dulu untuk hari ini. Sebab kelas kita pun satu masa je. Cumanya lepas ni saya akan dekat bawah, saya akan bagi dekat kamu latihan lah, permulaan ataupun untuk bagi kamu lebih faham berkaitan dengan perniagaan ni. Saya akan berikan kamu latihan dan ada nota sikit, kamu jawablah, tulis dalam buku. Satu buku kamu boleh guna buku yang panjang tu. Tak kisahlah buku buku yang nipis pun cukup kot. Okey, bolehlah buku panjang dan yang nipis tu. Bukan yang tebal. Kok tebal takut nanti tak habis pula. Okey. Sekian sahaja untuk hari ini, penerangan secara ringkas berkaitan dengan bab 1. Okey. Dan kamu sebelum kelas kita minggu depan, kamu boleh bacalah tajuk bab 1 ni. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 5 sehingga muka surat 8 terlebih dahulu. Baca dan fahamkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kamu rajinlah untuk belajar subjek ni. Sebab subjek ni kalau kamu malas masuk kelas, memang kamu akan lena. Lepas ni kalau kamu lena, kalau masuk ditakdirkan lepas ni kamu kena hadir ke sekolah, belajar dalam kelas,
Nanti kamu akan tahulah saya ni macam mana. Nak bagi kamu belajar, bagi faham bukan senang. Sebab ni subjek untuk kamu baca. Memang pelajar yang saya duk tengok sebelum ni pun, tahun sebelum ni pun memang tak semangat bila masuk kelas saya ni. Sebab banyak fakta yang kamu kena ingat. Jadi, persiapkan mental dan fizikal kamu. Macam mana kamu nak hadap benda ni, nak belajar. Okey, sekian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.